Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung topik 4, sebatian karbon. Okay. Objektif 4.2, menganalisa sebatian alkohol dan juga kesannya kepada kesihatan. Okay, so pertama sekali kita kena tahu apa itu alkohol. Okay, sebelum ni kita dah tahu apa itu sebatian karbon. Okay. Ingat balik, sebatian karbon mesti ada unsur karbon. Lepas tu ada sebatian hidrokarbon yang hanya ada hidrogen dan karbon sahaja. So alkohol, apa itu alkohol? Okey, sebatian organik. Ingat lagi sebatian organik, iaitu sebatian karbon yang berasal daripada benda-benda hidup. So alkohol ni adalah sebatian organik yang ada unsur karbon C, oksigen O dan juga hidrogen. Karbon, oksigen dan hidrogen. So ni contoh-contoh alkohol ya: metanol, etanol, propanol, butanol. Ada lagi bawah-bawah dia. So proses pembentukan alkohol dihasilkan melalui etanol. Etanol iaitu salah satu contoh daripada keluarga alkohol ni. Dihasilkan melalui proses penapaian. Mesti pernah dengar perkataan tapai. Musim-musim raya ada tapai. Jadi proses penapaian tu di mana adalah suatu proses di mana yeast, ingat balik bab 1, yeast iaitu suatu mikroorganisma jenis kulat. So yeast ini akan menukarkan gula ataupun kanji kepada etanol dan karbon dioksida, CO2. Ingat peranan yeast. Yeast ni biasa dibeli kat kedai. Berjenama Mauripan selingan. Itu persamaan dia. Glukosa mesti ada yeast yang fungsinya akan menukarkan glukosa tadi kepada alkohol iaitu etanol dan juga karbon dioksida. So inilah alkohol yang dihasilkan, iaitu etanol. Inilah dia proses penapaian. Larutan glukosa ni, gula ni sama ada direct daripada glukosa ataupun mana-mana sumber karbohidrat boleh digunakan. Dan mesti dicampurkan dengan yeast. Tindak balas itu akan menghasilkan karbon dioksida yang akan masuk melalui salur ni. Masuk melalui salur ni. Bubble gas ini menunjukkan terhasilnya CO2, tapi kita tak boleh terus katakan gas itu adalah CO2. Itulah fungsinya air kapur. Air kapur kat sini akan menjadi keruh, menandakan hadirnya karbon dioksida hadir. Dah ada kat situ. Pemerhatian, air kapur menjadi keruh menunjukkan karbon dioksida dibebaskan dalam proses penapaian. Jadi gula tadi, larutan gula boleh jadi
sebarang karbohidrat, okey, dengan bantuan enzim zimase daripada yeast akan menukarkan gula tadi kepada etanol iaitu alkohol dan juga karbon dioksida yang dikesan oleh air kapur. Okey, kesimpulannya, etanol boleh dihasilkan di makmal melalui proses penapaian gula oleh yeast. Okey. Selepas proses penapaian tadi, hasil etanol itu masih tidak tulen, ya. Jadi untuk mendapatkan etanol yang tulen perlu melalui satu proses yang dipanggil proses penyulingan. Okey. Di mana hasil penapaian tadi disuling, disuling untuk mendapatkan hasil sulingan. Ini hasil, iaitu etanol tulen. Alright. So inilah gambar rajahnya. Hasil penapaian tadi dipanaskan, okey, dan bila dipanaskan dia akan terkondensasi, dia akan menjadi wap, menjadi wap, bila mendidih jadi wap, dia akan melalui kondenser Liebig ni, di mana fungsi kondenser ni kondensasi. Ingat apa itu proses kondensasi? Pertukaran keadaan gas, wap air tadi, wap yang naik tadi, bukan wap air, wap etanol lah, yang naik tadi akan dikondensasikan, iaitu bertukar jadi cecair, dan menitis ke dalam beaker ini. So terhasilnya etanol tulen. So penyulingan ni dia nak pisahkan larutan lain dengan etanol. Okey. So kita nak cerita lebih pasal penyulingan ni. So ini hanya basic penyulingan untuk dapatkan etanol tulen. Penapaian tadi menghasilkan etanol dan ada larutan yang lain, kita perlu tulenkan dia. So pemerhatian dia, hasil sulingan tu tidak berwarna, iaitu etanol tidak berwarna dan berbau kuat. Alright, so kenapa proses ini penting? Kerana penyulingan boleh mengasingkan larutan etanol dengan larutan lain, khususnya air lah. Semasa proses penapaian tu masih ada air. Jadi air tingkat didih 100, etanol 78 darjah Celsius. Maka campuran kat sini ni ada 100 darjah Celsius, ada 78 darjah Celsius. Maka siapa yang akan mendidih dulu? Pastilah etanol yang mempunyai tingkat didih 78 darjah Celsius. Okay. So dia mendidih dulu, dia akan menjadi wap dulu, dan dia boleh dikumpulkan melalui proses penyulingan. Okay. So proses penyulingan ini penting untuk menghasilkan larutan etanol yang tulen. Okay. Ciri-ciri alkohol. Okay, yang pertama, daripada hasil penyulingan tadi, alkohol adalah cecair yang tidak berwarna dan berbau kuat. Dia ada bau yang sangat kuat lah. Okay, mudah meruap. Apa itu meruap? Okay, so sekarang musim COVID-19 ni, kita didedahkan dengan produk sanitizer. So siapa yang pernah menggunakan sanitizer mesti perasan ni, masa awak menyapu sanitizer tu, membersihkan tangan, sekejap saja dia kering.
itulah dia meruap. Dia terus dengan bahasa mudahnya dia kering. Sebenarnya dia meruap. Istilah sainsnya meruap. Okey, berbanding dengan air. Kalau kita ambil air dalam kuantiti yang sama, gosok kat tangan, tak kering kan. Berbanding dengan sanitizer, di mana sanitizer tu kebanyakannya ada 70% atau 75% alkohol. Okey, itu untuk bunuh virus lah. Jadi ingat sanitizer, bila bawa bersihkan tangan dia cepat kering. Itulah dia maksud meruap. Okey, dengan bahasa mudahnya lah supaya dapat gambaran. Okey, dan terlarut campur dalam air. Okey, so semua tahu yang ni alkohol mudah terbakar ya. Okay. So alkohol kalau ditambah dengan asid boleh jadi ester. Nanti kita akan tengok apa itu ester. Okay, ciri-ciri. Alright, ini dia proses pengesteran. Apa dia proses pengesteran? Proses untuk menghasilkan ester. Jadi kita tengok dulu kegunaan alkohol ya. So benda ni senang saja. Kalau awak biasa dengan benda-benda seharian ini, sudah tentu dapat jawab dengan baiklah dalam exam. Sebab benda ni tidak asing dengan kebanyakan kita lah. Okay, yang pertama pelarut organik. Okay, iaitu contoh mungkin dulu pernah belajar kemahiran hidup sebelum munculnya RBT. So ada lacquer, shellac, cat Okay, kemudian perubatan, alkohol digunakan sebagai antiseptik, membunuh mikroorganisma. Okay. So ada peralatan bedah yang boleh disterile menggunakan alkohol. Dan alkohol juga dicampurkan dengan ubat batuk, komponen dalam ubat batuk. So haram ke halal? Okay, itu kena tanya ustaz Okay, so alkohol yang haram tu adalah alkohol yang diminum, yang mabuk, yang hasil daripada peraman buah-buahan. So alkohol lain seperti dalam minyak wangi ataupun sanitizer tu sendiri, dia adalah alkohol sintetik. Jadi menurut kata pakar-pakar ustaz-ustaz, itu tiada masalah So jangan risau, jangan pergi minum saja. Okey, kegunaan alkohol yang lain, kosmetik. Dalam minyak wangi. Kan minyak wangi bila kita semburkan, tengok dia sekejap je hilang. Sebab sifat alkohol adalah mudah meruap tadi. Kalau kita spray air, lambat hilang kan. Okey, dari fungsi dalam pelembab, produk-produk pelembab. Okey, disebabkan oleh sifat boleh nyala tadi, boleh bakar tadi, jadi dia boleh digunakan sebagai bahan api. Okey, untuk menghasilkan tenaga haba. Juga ini minuman ni agak kena jaga-jagalah So ada kandungan memang ada alkohol yang dibenarkan, seperti lupa dah, barbican tu dan ada setengah makanan, contohnya tapai, ada alkohol, tapi kuantitinya masih dibenarkan oleh syarak lah. So minuman beralkohol ni haram untuk orang Islam. Okey, haram. Okey, pewarna makanan. Okey, dalam bahan kimia contohnya okey, dah. Mana eraser?
buzzer. Oh, dia tak nak padam. Sekejap. Nampaknya pemadam dah nak keluar. Okey. So contoh kat situ chloroform. Dia tengok buku lah. Chloroform tak keluar pula pemadamnya. Chloroform. Okey, dengan formalin untuk awet mayat